Assalamualaikum. Boleh dengar suara? Boleh dengar suara ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi kita meneruskan muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid ini secara online yang dianjurkan oleh Surau Haji Ismail Puncak Alam. Para hadirin, para muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung muzakarah kita pada halaman muka surat 18 bagi kitab Jawi di baris yang ke-8 dibilangkan daripada pihak atas. Boleh dengar suara Abaki? Boleh dengar deh. Kalau tak dapat dengar, minta Abaki telefon lah. Telefon. Gitu. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, pada halaman muka surat 18, kita nak sambung pada malam ini di baris yang ke-8 dibilangkan daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan wajib i'tiqad bahawa Nabi kita itu daripada bangsa Arab, lagi bangsa Quraisy. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan membicarakan berkaitan dengan perihal baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana
kita akan membicarakan pada malam ini berkaitan dengan keturunan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana didatangkan oleh pengarang rahimahullahu taala Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani. Katanya, dan wajib i'tiqad, wajib kita berpegang di hati kita, wajib kita tambat di hati kita, wajib kita simpul kemas-kemas dalam hati kita, atau panggil i'tiqad. Wajib kita simpul dalam hati kita, wajib kita tambatkan dalam hati kita, umpama dia panggil seuntai tali, di hujungnya kita ikat dia sehingga jadi kemas, sehingga tak dapat lagi nak cabut. Maka i'tiqad begitulah. Wajib kita i'tiqad agar tidak bergonjang. I'tiqad hingga tak bergonjang lagi keimanan kita, tak bergonjang lagi pegangan kita. Ikat kemah-kemah. Ikat kat mana? Ikat di hati kita. Kalau nisbah kasut, kita ikat kemah agar kasut kita tadi tak tercabut daripada kaki kita. Maka kalau ikat biasa-biasa, ikat yang mana kita panggil ikat kali pertama, ikat kali kedua, nampak macam ada bulatan, hak ni tak kemas. Kalau kita cabut, kita tarik dia, maka terurailah. Boleh kita nak buang kasut daripada kaki kita. Maka dalam bab pegangan, jangan ikat begitu. Ikat di sini dengan makna ikat kemah, agar dia tak tercabut lagi daripada hati kita. Ini dalam bab pegangan. Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan wajib i'tiqad bahawa Nabi kita tu, wajib kita pegang tambak di hati kita bahawa Nabi kita ni, Nabi yang menjadi ikutan kita semua ni, dia tu ialah daripada bangsa Arab, lagi bangsa Quraisy. Wajib kita i'tiqad bahawasanya Nabi kita akhir zaman ni, beliau baginda ialah daripada bangsa Arab. Bukan daripada bangsa Melayu, tidak. Bukan bangsa daripada bangsa Ajam, tidak. Bangsa Ajam maknanya satu bangsa yang lain daripada Arab. Tu dia panggil Ajam. Adapun baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangsa Arab. Wajib kita pegang dalam hati kita. Wajib kita i'tiqad dalam hati kita bahawa Nabi kita ni daripada bangsa Arab. Lagi pula bangsa Arab ni banyak. Banyak maknanya kabilah-kabilahnya. Banyak puak-puaknya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangsa Arab yang terdiri daripada kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy ni ialah keturunan anak cucu Fihrin yang akan berkesinambungan daripada atuk-atuk baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dinamakan maknanya bangsa Quraisy. Yang mana bangsa yang paling mulia sekali di atas muka bumi ni ialah bangsa Quraisy. Dan bangsa yang mulia di atas muka bumi ni ialah bangsa Arab. Yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam seputung hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ahibbul araba li salathin. Kasihlah oleh kamu akan Arab ni sebab 3 perkara. Mana? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li anni arabiyyun. Kerana aku ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah bangsa Arab. Aku sendiri ni bangsa Arab. Maka oleh kerana aku ni keturunan Arab, kerana aku ni bangsa Arab, maka hendaklah kamu kasih kepada bangsa Arab. Maka kata Rasulullah, kasih oleh kamu bangsa dengan Arab ini,
Arab ni kamu kena kasih dengan 3 sebab. Yang pertama, aku ni kata Rasulullah ialah daripada keturunan Arab. Yang kedua, wal Qur'ana Arabiyyun. Yang keduanya kata Nabi SAW, kerana Quran itu sendiri dalam bahasa Arab, maka hendaklah kamu kasih tentang Arab ni. Hendaklah kamu kasih kepada Arab kerana Al-Quran itu sendiri turun di dalam bangsa Arab, di dalam bahasa Arab. Yang ketiga kata Nabi SAW, wal kalamal ahlil jannah Arabiyyun. Dan pertuturan bahasa percakapan kita di dalam negeri akhirat, di dalam syurga, ialah dengan bahasa Arab. Maka bahasa Arab ini hendaklah kamu kasih, kata Nabi SAW. Maka Arab dari sudut nisbah keturunan, dialah keturunan yang paling mulia. Nisbah bahasa, dialah bahasa yang paling mulia sekali. Martabatnya tinggi, maknanya Arab ni. Jadi Nabi kita SAW wajib kita i'tiqad, ianya daripada keturunan Arab. Keturunan Arab tu pula ialah daripada kabilah bangsa Quraisy. Dan bahawasa nama Nabi kita SAW ni, nama dia tu apa? Nama Nabi kita ni, nama dia ialah Muhammad. Nama Nabi kita SAW ialah Muhammad. Nama Muhammad yang terpuji. Terpujinya Nabi kita SAW hingga akhir zaman. Orang duk sebut-sebut Nabi kita SAW sampai bila? Kiamat. Itu Muhammad. Nama yang diberikan di atas dunia kepada baginda Rasulullah ialah Muhammad. Adapun nama yang dikenali di umat-umat yang terdahulu, begitu juga yang dikenali oleh para malaikat, oleh penduduk-penduduk langit, iaitulah Ahmad. Jadi Ahmad ialah nama Rasulullah SAW yang dikenali oleh umat-umat yang terdahulu daripada umat Nabi kita SAW, juga oleh penduduk-penduduk langit daripada kalangan para malaikat. Nama Ahmad. Adapun di bumi, nama Nabi kita SAW iaitulah Muhammad. Maka besar nama ni, keistimewaan dia, kelebihan dia sangat-sangat besar. Sehingga terdapat hadis yang menggemarkan kepada kita, yang mana Nabi SAW bersabda, man wulida lahu mauludun fasammahu Muhammadan hubban li wa tabarrukan kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang mempunyai anak, yang ada baginya anak, kemudian meletakkan nama anaknya tersebut dengan nama Muhammad, maka kata Nabi SAW, baginya syurga. Siapa yang meletakkan anak lelaki dia dengan nama Muhammad, kata Nabi SAW, kerana kasih kepada aku, kerana dia tu nak ambil berkat dengan nama aku, maka kata Rasulullah SAW, dia, iaitulah sang bapa tadi, dan juga anak yang diberi nama dengan nama aku tu, kerana dia letak nama tu, kerana dia kasih pada aku, kerana dia suka kepada aku, kata Nabi SAW, nak ambil berkat di atas nama aku, maka dia, bapa dan juga anak-anak dia tadi, hak nama Muhammad tu, hak nama Nabi kita SAW, masuk ke dalam syurga. Ini satu kelebihan yang diberikan oleh Nabi kita SAW bagi mereka-mereka yang meletakkan nama anak lelakinya dengan Muhammad ataupun Ahmad. Maka rebutlah peluang ini. Rebut peluang ni. Kita azam dalam hati kita, niat dalam hati kita, kalau aku dapat anak lelaki, aku nak letak nama anak aku ni dengan Muhammad. Aku nak letak nama anak aku ni dengan nama Ahmad. Kerana apa?
Kerana kasihnya kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga nama pun kita nak letak dengan nama Muhammad ataupun dengan nama Ahmad. Kasihnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin orang ni akan masuk ke dalam syurga. Sehingga datang satu riwayat yang menyatakan pada hari akhirat kelak ada dua orang hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan dia untuk masuk ke dalam syurga. Maka berkatalah dua hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah Taala agar masuk ke dalam syurga itu mengatakan kepada Allah, "Ya Tuhanku, ya Allah, sebab apa ni kami masuk syurga ni, hai Tuhanku? Sedangkan kami ni walam ya'mal amalan. Sedangkan kami ni tidak mempunyai amal yang banyak yang ataupun satu amal yang dapat memasukkan kami ke dalam syurga." Akan tetapi apa jawab Allah Subhanahu wa taala kepada dua lelaki tersebut yang diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Udkhulal jannah fa inni alzamtu ala nafsi alla udkhilal nar man ismuhu Muhammadan au Ahmad au Ahmadan." Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala kepada dua hamba tersebut, "Aku tidak akan memasukkan seseorang hambaku yang bernama dengan nama Ahmad dan juga Muhammad." Ini betapa besarnya, betapa lebihnya nama Muhammad ataupun nama Ahmad itu sendiri. Maka oleh yang demikian, kita berazam dalam hati kita. Kita niatkan dalam hati kita, kalau aku dapat anak lelaki, aku nak letak nama dengan nama Muhammad ataupun nak letak nama dengan nama Muhammad. Apa ni? Ahmad. Tu kita kena azam begitu. Kerana mempunyai kelebihan-kelebihan yang tertentu bagi mereka yang bernama Muhammad ataupun Ahmad. Hingga Nabi SAW menyatakan di dalam riwayat yang lain, siapa-siapa yang mempunyai 3 anak lelaki, tapi salah seorang pun tidak dipernamukan dengan nama Muhammad dan Ahmad, maka orang tersebut dia tidak kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan yang ada ataupun tawaran khas kepada kita semua agar kita mempernamakan nama anak lelaki itu dengan nama Muhammad ataupun nama Ahmad yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan kepada kita. Walaupun ianya hadis dhaif, tapi untuk kita beramal, dengan hadis tersebut, maknanya dapat, boleh, walaupun ianya tidak dapat menjadi hujah, kerana hadisnya hadis yang dhaif. Tapi untuk buat amal tak jadi masalah. Jadi nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah namanya Muhammad. Dan bahawa sebapanya bapa bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu pula namanya ialah Sayyiduna Abdullah. Nama dia Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Adapun Sayyiduna tu, itu bukan nama ayah Nabi. Hak tu dia panggil gelaran kita nak beradab kepada ayah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Sayyiduna. Lepas tu, apakah kedudukan ayah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni hingga digelar dengan Sayyiduna untuk beradab dengan ayah baginda Rasulullah ini? Sayyiduna diletakkan oleh pengarang kita Sayyiduna nak menunjukkan kepada kita untuk memuliakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ramai daripada kalangan kita yang mana menyatakan bahawa ayah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini di dalam neraka. Maka ini satu pendapat yang mana ianya menunjukkan kepada seolah-olah, maknanya memperkecilkan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Sedangkan paling kuranglah ayah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini digolongkan di dalam golongan ahlul fatrah. Tu paling kurang. Apa itu ahlul fatrah? Ahlul fatrah ni ialah mereka yang hidup pada satu masa, pada satu ketika, pada satu zaman yang tidak diutuskan Rasul padanya. Maka zaman ini namanya zaman fatrah. Maka orang yang hidup pada zaman tersebut, ahlul fatrah namanya. Iaitulah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan azab orang yang hidup pada zaman ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasulah." Tidak akan aku, wa ma kunna, tidak akan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengazabkan sesiapa sehinggalah diutuskan bagi seseorang tersebut Rasul. Adapun zaman fatrah, zaman yang tidak diutuskan Nabi ataupun Rasul. Maka itulah zaman ayah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka paling kurang ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berada di dalam golongan ahlul fatrah yang tak dihukumkan dengan kufur, yang tak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ahlul fatrah. Itu paling kurang. Tetapi terdapat riwayat-riwayat, hadis-hadis, walaupun ianya hadis yang dhaif, akan tetapi nak memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya terdapat satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di perkuburan, lalu tu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menghidupkan ayah Nabi agar beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada hadisnya. Akan tetapi paling kuranglah ayah Nabi kita ni berada pada zaman ahlul fatrah yang tak dihukumkan dengan kufur sama sekali. Bahkan terdapat riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yazalillahu azza wa jalla yunaqqiluni min aslabin tayyibah ila arhamit tahirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasalah Allah Subhanahu wa taala memindahkan aku ni daripada satu benih kepada benih, daripada satu benih kepada rahim yang lain, daripada satu sulbi kepada rahim yang lain, daripada sulbi lelaki kepada rahim perempuan yang lain, berturutan daripada turun-temurun daripada zaman Nabi Adam alaihissalam adanya benih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka yang membawa benih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini daripada kalangan lelaki-lelaki yang suci, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pergi pula kepada rahim yang suci, yang bersih, yang baik. Apa maksud yang suci, yang bersih, yang baik? Iaitulah yang tidak menyungutukan Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang tidak menyembah berhala, yang tidak sujud kepada berhala-berhala ataupun patung-patung, ataupun yang bersih di sini dengan maknanya yang tidak melakukan penzinaan, keturunan yang baik-baik. Maka itulah keturunan tuk-tuk, nenek-nenek ayah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh yang demikian, ayah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ianya paling kurang berada pada kedudukan ahlul fatrah. Apa itu ahlul fatrah? Satu zaman yang mana dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak dihukumkan dengan kufur dan juga tak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni namanya ialah Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah. Abdullah ni pula anak kepada Abdul Muttalib.
Abdullah anak kepada Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ni tok kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib ni pula anak kepada Hashim. Dia panggil apa ni Hashim ni? Tok Nyuk ke? Ikutlah. Dengan panggilan apa ni Hashim ni. Abdullah ayah. Abdul Muttalib tok. Hashim apa bahasa dalam bahasa Melayu kita ni. Jadi Hashim ni pula anak kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf ni pula anak kepada Qusay. Qusay anak kepada Kilab. Kilab ni anak kepada Murrah. Murrah pula anak kepada Ka'bin. Ka'bin anak kepada Lu'ay. Lu'ay anak kepada Ghalib. Dan Ghalib pula anak kepada Fihrin. Fihrin ni, inilah maknanya keturunan daripada Fihrin dikatakan dengan bangsa Quraisy. Jadi Fihrin pula anak kepada Malik. Malik anak kepada Nadrin. Nadrin anak kepada Kinanah. Kinanah anak kepada Khuzaimah. Khuzaimah anak kepada Mudrikah. Mudrikah anak kepada Ilyas. Ilyas anak kepada Mudar. Mudar anak kepada Nizar. Nizar anak kepada Ma'adin. Ma'adin anak kepada Adnan. Maka sehingga Adnan ini ialah tidak ada pertikaian di kalangan ulama yang mana ianya sebulak suara. Inilah keturunan ataupun susu jalur baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanpa syak lagi. Tanpa ada was-was lagi. Tanpa ada ragu-ragu lagi. Inilah keturunan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Adnan ini yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam, keturunan daripada Nabi Ismail. Yang mana kita maklum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam susu jalurnya ke arah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Adnan ni hak penghabis, maknanya sampai di sini ialah silsilah Nabi tanpa syak, tanpa ragu-ragu lagi. Maka Adnan ni anak cucu kepada Nabi Ismail, anak cucu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Atau apa ni dia panggil? Adnan tadi. Habis itu. Itu melalui ayah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Susu jalur melalui sebelah bapa. Adapun sebelah ibu pula. Dan bahawa seibunya ibu bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, sebelah balik ibu pula ialah Sayyidatuna Aminah. Tu nama ibu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aminah ni anak kepada Wahab. Anak kepada Wahbin. Dan Wahbin ataupun Wahab ni anak kepada Abdu Manah. Abdu Manah anak kepada Zuhrah. Dan Zuhrah ini anak kepada Kilab. Sampai sini maknanya hak keturunan sebelah ibu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata pengarang rahimahullahu taala, dan Abdu Manaf ini, Abdu Manaf hak pada pihak ibu ni, pada pihak sebelah ibu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, lain daripada Abdu Manaf yang pada pihak bapanya bapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak sama. Orang lain-lain tu. Bukan orang yang sama. Yang mana Abdu Manaf sebelah ibu dengan Abdu Manaf sebelah bapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orangnya tak sama. Walau nama sama. Nama saja sama, tapi orangnya tak sama. Orang tak sama, tapi nama sama. Jadi, apakah hubungan Abdu Manaf hak sebelah ibu Nabi kita dengan Abdu Manaf hak sebelah bapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Maka Abdu Manaf dua-dua ni, sebelah bapa dan sebelah ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ialah sepupu. Sepupu. Yang mana Abdu Manaf hak sebelah ibu, Abdu Manaf hak sebelah bapa, tok dia iaitulah Kilab. Yang mana Kilab ada anak nama Zuhrah.
Jadi Zuhrah ni adik-beradik dengan anak bagi Kilab yang bernama Qusay daripada sebelah pihak susu jalur ayah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Qusay dengan Zuhrah adik-beradik dua tu. Maka Zuhrah dapat anak nama Abdul Manah dia letak. Kemudian Qusay ni juga ada anak, dia letak juga Abdul Manah. Maka Abdul Manah hak sebelah bapa dengan Abdul Manah hak sebelah ibu ialah sepupu dua tu. Yang mana tok dia ialah Kilab. Tok bagi kedua-kedua, bagi Abdul Manah hak sebelah ayah dan juga ibu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah yang sama, iaitulah Kilab. Maka Abdul Manah dua-dua ni ialah sepupu, ianya bukan orang yang sama. Cuma nama saja sama. Habis itu. Tu ialah keturunan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada pihak sebelah bapa dan juga ibu. Dan bahawa sewarnanya warna tubuh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, wajib kita i'tiqad pula warna tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam putih cenderung kepada merah. Bukan putih sepu, putih pucat ataupun putih seperti mayat. Tak. Kulit baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia putih cenderung kepada merah-merah. Maknanya kulit orang Arab lah. Kita tengok kulit orang Arab tu putih, tapi putih dia cenderung kepada merah-merah. Menghala kepada kemerahan putih, tapi menghala kepada merah seumpama orang Arab sekarang lah. Maknanya lebih kurang tu lah. Kalau kita nak buat banding sajanya. Jadi itulah kulit baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita i'tiqad. Kerana apa tu? Kerana golongan-golongan Yahudi dan Nasara, mereka itu telah mengubah kitab-kitab mereka sendiri. Hak dalam kitab asal Taurat, Injil kata bagian, dia ubah. Umpamanya kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam putih cenderung kepada merah, mereka itu ubah dengan kata hitam belegam contohnya. Ataupun kalau rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata kerinting. Ini semua telah diubah oleh puak-puak mereka. Kitab-kitab mereka hak asalnya betul, tiba-tiba mereka itu ubah kerana kedengkian tadi. Tidak dibangkitkan Nabi ini daripada keturunan bangsa mereka, akan tetapi dibangkitkan oleh Allah daripada bangsa Arab, lagi pula Quraisy. Maka mereka dengki. Dah berdengki juga, lalu tu mereka ubah apa yang tercatat di dalam kitab Taurat dan juga Injil. Jadi Al-Quran begitu juga yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicerita oleh sahabat-sahabat, warna tubuh Nabi kita ni putih cenderung kepada merah-merah. Bukan putih sepu, tidak. Putih mayat, pucat, tidak. Tapi putih menghala kepada kemerah-merahan. Dan bahawasanya wajib kita i'tiqad laginya bahawasanya ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni wajib kita ikat dalam hati kita, wajib kita pegang dalam hati kita. Nabi kita ni ialah kesudahan anbiya, kesudahan bagi para nabi-nabi dan mursalin, kesudahan bagi para rasul. Wajib kita i'tiqad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni ialah kesudahan bagi segala para nabi dan juga para rasul. Pengakhirannya ialah di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Justru itu, maka barang siapa mendakwa, siapa-siapa yang dakwa, siapa-siapa yang mengaku, dia mengaku akan jadi nabi, dia dakwa aku ni ialah nabi, walha kesudahan nabi hanya ialah di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tiada lagi setelah daripada tu. Maka tiba-tiba ada orang yang mana dia ni dakwa, dia ni mengaku dia tu jadi nabi ataupun rasul lepas daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nescaya jadi kafir. Kafir orang tadi. Orang yang mendakwa dirinya ialah nabi, ialah rasul, jadi kafir. Kafir ijma' ulama tanpa khilaf lagi. Kerana apa? Kerana penghabisan ataupun pengsudahan
bagi segala para nabi dan juga rasul tu ialah di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa hak dakwa aku nabi, aku rasul setelah mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini telah jatuh kepada kafir wal iyaza billahi taala. Minta berlindung kita daripada kufur tersebut. Jadi kafir. Sungguh pun begitu, ramai juga yang ikut. Gitu. Ramai hak ikut. Duk ikut rasul Melayu lah, macam-macam lah. Masih lagi buta lagi. Buta hati dia tadi. Walha kesudahan para nabi dan mursalin ni ialah di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawasanya masuk dalam kata wajib lagi kita i'tiqad. Dan bahawasanya ni semua kembali kepada hak atas tadi. Dalam kitab kita kata dan wajib i'tiqad. Kembali kepada yang tu ni. Dan bahawasanya, yakni dan wajib i'tiqad, bahawasanya diperanak akan dia akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni diperanakkan, diperlahirkan, dilahirkan pada negeri Mekah, pada bandar Mekah. Nabi kita lahir sana. Yang mana kita maklumlah lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, duk cerita pada bulan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita i'tiqad Nabi kita dilahirkan di Makkah. Bila? Pada hari Isnin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Yang mana sekarang ni iaitulah tempat hak diperanakkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikenali dengan Maulid Nabi. Dikenali dengan Maulud Nabi. Maulud Nabi. Situlah tempat lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sekarang ni maknanya guru-guru kami cerita hak pernah pergi tu, dia kata sekarang ni Maulud Nabi ni dijadikan maktabah, tempat simpan buku. Ni semua pok-pok tu lah, pok-pok Wahabi lah tu. Mereka tadilah ya ubah-ubah. Takut orang gitu begini jadi syirik dan sebagainya. Tu pok-pok dia lah. Pok-pok dia lah ubah jadi maktabah, tempat simpan kitab. Tu situ ialah tempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Mudah-mudahan kita semua sampai ke sana insya-Allah. Dan wajib kita i'tiqad bahawasanya diperanakkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada negeri Mekah. Pada negeri Mekah Nabi kita beranak sana. Dan dibangkit akan dia akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadi rasul ni. Dilantik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadi rasul pada Mekah tu. Di Mekah Nabi kita dilantik jadi rasul, padahal yakni pada ketika Nabi kita berumur 40 tahun. Ketika mana umur Nabi kita 40 tahun, pada umur itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebelum tu pada umur 20 tak dilantik lagi. Pada umur 30 tak dilantik lagi. Pada umur 40 barulah Allah Taala lantik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadi nabi, jadi rasul. Pada usia 40. Maka oleh itulah kita faham daripada sini maknanya untuk kita lantik satu-satu orang untuk jadi ketua, maknanya sayugia kita lantik mereka yang telah berumur 40 tahun ke atas. Kerana pada ketika ni usianya, fikiran dia tu telah sempurna. Fikiran dia tu masak dah. Kalau hak bawah daripada tu tak berapa nak masak lagi. Maka oleh kerana itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi kita ni di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun yang mana hikmah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah di usia ini ialah usia yang patut orang itu jadi pemimpin. Tu layak dah di dia tadi. Dia umur 40 tahun ni. Fikiran dia telah jadi masak dah. Sempurna molek dah. Begitu. Dan diam ia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menetap Nabi kitanya pada Mekah. Nabi kita duduk situ, duduk di Mekah tu.
Kemudian daripada demikian dilantik jadi rasul 13 tahun. Setelah mana Nabi lahir di Mekah. Nabi lahir beranak di Mekah. Lalu tu Nabi duduk di Mekah. Umur setahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun. Sehinggalah umur 40 tahun. Jadi berada di Mekah 40 tahun. Dilantik oleh Allah Ta'ala jadi Nabi, jadi Rasul. Adapun sebelum daripada tu tidak lagi. Sungguh pun tidak lagi. Sudah ada tanda-tanda bahawasanya Nabi kita ni ialah akan jadi Nabi, akan jadi Rasul. Dia panggil irhas. Begitu juga petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil dan lain-lain. Telah bagi tahu dah alamat-alamat sekian. Cuma dilantik jadi Nabi pada zahirnya, iaitulah pada ketika umur 40 tahun. Dan Nabi berada di Mekah selama 40 tahun itulah Nabi ada. Kemudian setelah mana Nabi jadi Rasul, jadi Nabi di usia 40 tahun, Nabi mendiami lagi di kota Mekah ni sehinggalah 13 tahun ke hadapan. Bermakna sehingga Nabi berumur 43 tahun. Pada ketika usia Nabi 53 tahun, Nabi berada di Mekah. Inilah tanah air Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah daripada tu, maka berpindah ia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Di usia Nabi 53 tahun barulah Allah Taala perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar berhijrah ke Madinah pula. Di usia Nabi 53 tahun. Jadi bermakna 53 tahun Nabi berada di kota Mekah. Lepas daripada tu barulah Nabi kita berpindah ke Madinah. Dan diam ia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pula. Nabi duduk pula pada Madinah ni 10 tahun. 10 tahun Nabi berada di Madinah. 10 tahun Nabi berada di Madinah. Setelah mana 10 tahun Nabi berada di Madinah dan wafat ia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat padanya pada Madinah dan dikubur akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mana pada tempat wafat Nabi kita iaitulah di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Setelah mana Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi duduk di Madinah selama 10 tahun, lalu tu Nabi wafat di Madinah lah di usia 63 tahun. Di usia 63 tahun. Dan adalah umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu ketika mana Nabi tu wafat, umur Nabi kita tu 63 tahun. 63 tahun. Maknanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada selama 23 tahun. Kerana dilantik jadi Nabi usia 40. Kemudian berada di Mekah, maknanya setelah mana dilantik jadi Nabi 13 tahun. Umur 53. Jadi 13 tahun Nabi duduk berdakwah di Mekah. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah ni ialah dakwah supaya mereka masyarakat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperkenalkan maknanya ketauhidan. Supaya mengajak mereka itu sembah Allah, jangan sembah berhala. Bagi tahu adanya syurga, neraka, balasan dan sebagainya. Itu akidah, tauhid selama 13 tahun di kota Mekah. Cuma sebelum berhijrah setahun ke Madinah, barulah Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baru ada ibadat-ibadat. Itu pun hanya sembahyang saja. Lalu tu setelah mana berpindah pula ke Madinah, selama 13 tahun berada di Madinah, Nabi duk berdakwah pada ketika berada Nabi di Madinah tadi. Bermakna dakwah Nabi ada 23 tahun. 13 di Mekah, 10 di Madinah. Nabi wafat di Madinah tadi. Di rumah Sayyidatuna Aisyah. Dan wajib i'tiqad bahawa syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, undang-undang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni menasahkan sekalian syariat segala rasul yang dahulu. Wajib juga kita i'tiqad.
Syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, undang-undang yang terdapat di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini telah menghapuskan sekalian syariat-syariat hak nabi-nabi, rasul-rasul dulu-dulu. Syariat mereka tu tak boleh lagi kita nak guna dah. Kerana syariat mereka tu ada kalanya katakan najis, jatuh pada baju, tak boleh guna dah baju tu. Kena gunting, buang. Syariat dia. Syariat nabi-nabi yang terdahulu ada begitu. Adapun syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalaulah jatuh najis, hanya basuh saja. Itu maknanya membatalkan syariat umat-umat yang terdahulu. Syariat nabi-nabi yang terdahulu. Begitu juga di syariat Nabi Adam alaihissalam, boleh berkahwin dengan adik-beradik. Adapun di syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tak boleh lagi nak berkahwin dengan adik-beradik. Syariat Nabi dulu, nak bertaubat maknanya kena pergi ke Mekah. Adapun syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nak bertaubat tak perlu pergi kepada Mekah. Hanya bertaubat di rumah saja boleh, tak ada jadi masalah. Itu syariat Nabi kita telah membatalkan syariat ataupun undang-undang nabi-nabi yang terdahulu. Maka dan kekallah syariatnya, syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini kekallah hingga hari kiamat. Jadi undang-undang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kekal hingga hari kiamat. Duk pakai ni, duk pakai maknanya undang-undang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga turun nabi kelak, Nabi Isa yang akan bunuh Dajjal pun dia guna syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia tak guna syariat dia. Dia guna syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu habis itu. Dan wajib i'tiqad, wajib lagi kita berpegang di hati kita bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijalankan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijalankan pada malam daripada Mekah kepada Baitul Maqdis. Wajib kita i'tiqad. Ni di bulan sekarang ni lah. Bulan Rejab ni. Yang mana bulan Rejab berlaku pada 27 Rejab, maknanya berlaku peristiwa Isra. Apa itu peristiwa Isra? Iaitulah Allah Ta'ala memperjalankan baginda Nabi kita pada satu malam daripada kota Mekah pergi ke Baitul Maqdis. Ataupun pergi kepada Baitul Muqaddas. Pergi sana. Ni di Palestin tu, Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ni ialah tempat ibadat daripada kalangan nabi-nabi hak dulu-dulu. Jadi tempat ibadat nabi-nabi dulu ialah ni di Baitul Maqdis ni. Yang mana kita cerita dah hari tu Maryam. Maknanya Maryam menjadi kita panggil apa, penjaga. Di mana? Di Baitul Maqdis ni. Makna Baitul Maqdis ni lama dah ada. Lama dah Baitul Maqdis ni. Inilah tempat ibadat nabi-nabi yang terdahulu. Maka di sinilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu malam daripada kota Mekah ke Baitul Maqdis. Maka daripada sini pula, daripada Baitul Maqdis ni pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit dunia. Ke langit, pergi kepada Sidratul Muntaha dan sebagainya. Itu wajib kita i'tiqad. Dan wajib kita i'tiqad bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijalankan, yakni diperjalankan oleh Allah Ta'ala dengan Nabi kita tu pada malam, pada satu malam, yakni pada akhir daripada malam, mana Allah Ta'ala memperjalankan daripada Mekah kepada Baitul Maqdis. Yang dikatakan dengan peristiwa Isra. Banyaklah berlaku peristiwa-peristiwa tu. Maka kalau kita nak cerita hak tu tak cukuplah dengan masa kita. Mungkin insya-Allah kita akan baca kitab Kifayatul Muhtaj ni. Nanti pada satu ketika nanti kita akan baca kitab Kifayatul Muhtaj yang membicarakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj secara terperinci. Kemudian dan dinaikkan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
Dinaikkan, dibawa naik di Mi'raj dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di Mi'rajkan, dinaikkan kepada segala langit yang 7. Naik langit yang pertama, naik langit yang kedua, hinggalah langit yang ke-7. Kepada Sidratul Muntaha. Kepada Sidratil Muntaha. Naik pada langit yang ke-7 sehinggalah naik kepada Sidratil Muntaha. Tempat pemisah. Maknanya tu nama dipanggil dengan Sidratil Muntaha, tempat pemisah. Maknanya kalau sampai di Sidratil Muntaha, gi lagi kepada kursi, gi lagi kepada mustawa, gi lagi kepada arash, sampai ke arah dan melihat ia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan Tuhannya, Tuhan bagi Nabi kita Azza wa Jalla lihat tu sebagai lihat yang patut, yang layak dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di peristiwa Mi'raj. Nabi naik sehinggalah ke arash. Naik daripada langit yang pertama hingga langit yang ke-7 sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada mustawa, sampai kepada arah. Maka di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Ta'ala. Lihat akan sebagai lihat yang layak. Apa maksud lihat akan sebagai lihat yang patut, yang layak ni? Yakni tanpa berkaifiah. Tanpa tata cara yang boleh kita nak ungkapkan dengan mulut kita. Dengan perkataan. Itu panggil tanpa kaifiah. Yang tak boleh nak bagi tahu bagaimana. Kalaulah berkaifiah, tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita. Begini Allah Subhanahu wa taala. Tak. Nabi tak ada cerita. Maka Nabi lihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud Nabi lihat Allah Taala di arash ini ialah tempat bagi Allah Subhanahu wa taala arah tu, tidak. Cuma arash ialah tempat bagi Nabi kita. Tempat di Rasulullah. Tempat bagi Nabi kita Muhammad, yang mana di sanalah Allah Ta'ala buka hijab. Lalu tu Nabi dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tempat bagi Allah, tapi tempat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang berbeza. Tempat bagi Allah, satu. Yang kedua, tempat bagi Nabi. Arash ni di mana Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam peristiwa Mi'raj Nabi lihat Allah di arash, yakni tempat bagi Nabi kita, bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita duk belajar tentang peristiwa Isra' Mi'raj, kata dah Allah berada di atas arah. Ni tengoklah ni dalam peristiwa Mi'raj ni. Ada bukan tempat bagi Nabi, bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di arash ni lah Allah Taala buka hijab, maka Nabi lihat Allah Subhanahu wa taala, lihat tanpa mempunyai kaifiat. Apa maksud tanpa mempunyai kaifiat? Allah bukan berjirim, bukan berdepan lihat. Lihat bukan berdepan, tidak. Lepas tu macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Hak tu kita tak tahu. Cuma wajib kita i'tiqad begitu. Wajib kita i'tiqad begitu. Tu sampai pada arah, lalu tu melihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan Allah Ta'ala. Lihat akan sebagai lihat yang patut dengan dia. Dan berkata-kata akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Tuhan. Lalu tu bercakaplah Allah Ta'ala dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan difardukan atasnya, atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan atas umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam difardukan akan sembahyang yang 5. Maka kita maklumlah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana inilah bulan Isra' dan Mi'raj, iaitulah bulan Rejab ni. 27 Rejab nanti kemuncak dia. Ni baik kebanyakan guru-guru dia baca kitab Kifayatul Muhtaj bila mana tiba bulan Rejab untuk menceritakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Habis itu. Dan sayugia bagi tiap-tiap seorang, yakni seorang daripada kita ni,
Bila kata sayugia, terkadangnya wajib, terkadangnya sunat. Maka di sini ialah sunat. Pada qaul yang muktamad, sayugia pada bab ni, tahu tentang anak-anak Nabi ni, hak ni sunat saja pada qaul yang muktamad. Ada juga ulama yang mengatakan wajib kita tahu. Wajib kita tahu. Ni khilaf. Dan sayugia, yakni dan sunat bagi tiap-tiap seorang mengetahuikan segala anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sayugianya, semolek-moleknya kita tahu tentang anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa anak Nabi kita? Dan mereka itu segala anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni 7 orang. Ada 7 orang. Siapa 7 orang tu? Yang pertamanya Sayyiduna Al-Qasim. Yang pertama anak Nabi nama Qasim. Ini anak sulung. Anak sulung Nabi kitanya namanya ialah Qasim. Dan Sayyidatuna Zainab. Dan Sayyidatina Zainab. Jadi Sayyidatuna Zainab ni adik kepada Sayyidina Qasim. Sayyidatuna Zainab ni anak yang kedua lah maknanya. Tapi nisbah anak perempuan dialah hak sulung. Sayyidatuna Zainab ni. Dan Sayyidatuna Ruqayyah. Sayyidatuna Ruqayyah ni dia berkahwin dengan Sayyidina Uthman. Dan Sayyidatuna Fatimah. Dan Sayyidatuna Ummul Kalsum. Sayyidatuna Ummul Kalsum ni pun maknanya berkahwin dengan Sayyidina Uthman. Jadi Sayyidina Uthman ni dia berkahwin dengan anak Nabi 2 orang. Setelah mana meninggal salah seorang, dia berkahwin dengan yang lain pula. Iaitulah Sayyidatuna Ruqayyah dan juga Sayyidatuna Ummul Kalsum. Itu anak Nabi. Jadi anak Nabi ada 7 orang. Yang pertama Qasim, yang keduanya Zainab, yang ketiga Ruqayyah, yang keempatnya Fatimah, yang kelimanya Ummul Kalsum, dan yang keenamnya Sayyiduna Abdullah. Yang mana Sayyidina Abdullah ni, dan ialah Sayyidina Abdullah yang dilaqabkan, yang digelarkan dengan Tayyib dan Tahir. Sayyidina Abdullah ni digelar dengan Tayyib, nama dia Abdullah, tapi digelar dengan Tayyib. Ada kalanya digelar dengan Tahir. Ini anak yang keenam. Dan akhir sekali dan Sayyiduna Ibrahim. Ini anak Nabi yang ketujuh, Sayyidina Ibrahim. Jadi anak Nabi hak lelaki semuanya mati kecil belaka. Mati kecil belaka. Apa hikmah dia? Kata ulama, hikmahnya kerana nak menutup aib baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa nak menutup aib hikmah dia? Kerana tiap-tiap Nabi kebanyakannya anak dia tu akan jadi Nabi juga. Maka Nabi kita ni maknanya anak-anak lelaki dia semuanya mati kecil belaka. Maka hikmah kata ulama nak menutup aib baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun anak perempuan hak tu meninggal sehinggalah dia berkahwin apa nah. Hak perempuan, hak lelaki semuanya mati kecil belaka. Jadi 7 orang anak Nabi ni. Dan sekalian mereka itu 7 orang daripada kalangan anak Nabi ni, semuanya ialah ibunya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Melalui maknanya Sayyidatuna Khadijah, mak dia ialah Sayyidatuna Khadijah. Melainkan seorang saja, iaitulah Sayyidina Ibrahim, maka ibunya bernama Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Seorang saja, iaitulah anak yang bernama Sayyidina Ibrahim, yang mana ibunya iaitulah Maryah Al-Qibtiyah. Tu anak dia. Habis itu. Dan bermula segala isterinya, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertinggal, yang masih hidup, kemudian daripada wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hak masih hidupnya setelah mana Nabi kita meninggal, iaitulah 9 orang. 9 orang lagi. Nabi kita meninggal dah, Nabi kita wafat dah, tapi ada 9 lagi hak Nabi tinggal daripada kalangan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi belum wafat lagi, maka hak meninggal dulu, meninggal awal
Sedangkan Nabi masih hidup, ada lagi. Iaitulah Sayyidatuna Khadijah dan juga Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah. Dua ni Nabi hidup lagi, tapi dua ni telah meninggal dunia. Sayyidatuna Khadijah dan juga Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah. Maka setelah mana Nabi meninggal, ada lagi isteri-isteri Nabi 9 orang. Siapa tu 9 orang tu? Iaitulah Sayyidatuna Aisyah, anak kepada Sayyidina Abi Bakar. Sayyidatuna Aisyah. Kemudian dan Sayyidatuna Hafsah, anak kepada Sayyidina Umar. Lagi Sayyidatuna Saudah, anak kepada Zam'ah. Lagi dan Sayyidatuna Safiyah, anak kepada Huyayin. Kalau dalam kitab tu kena tambah satu lagi ya. Anak kepada Huyayin gitu. Jadi Huyayin ni daripada zuriat Nabi Allah Harun. Huyayin tu ialah zuriat Nabi Allah Harun. Dan Sayyidatuna Maimunah, anak kepada Haris. Dan Sayyidatuna Ramlah, anak kepada Abi Sufyan. Dan Sayyidatuna Hindun, anak kepada Abi Umayyah. Dan Sayyidatuna Zainab, anak kepada Jahshin. Akhir sekali dan Sayyidatuna Juwairiyah, anak kepada Al-Haris. Maka inilah isteri-isteri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang masih tinggal setelah mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Ada 9 orang lagi. Jadi inilah yang kita dapat simpulkan pada malam ini berkaitan dengan perihal baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi di dalam bab yang seterusnya berkaitan dengan memelihara kulliyah yang 6 insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.